Soalan pertama, bolehkah kita meminta tolong dari orang yang telah mati? Contohnya wali-wali. Contoh dengan keberkatan si fulang, maka sekian-sekianlah minta. Baik. Ni bab ni orang panggil bab tawassul, bab istighasah. Pertama sekali saya nak beritahu bahawa isu ini isu khilaf di antara alim ulama. Khilaf, ada yang terima, ada yang tak terima. Itu biasa. Baik, kemudian isu ini bukan masalah, isu ini bila khilaf dan dia bukan masalah usul akidah. Sekalipun ada orang meletakkannya pada usul akidah, kau ada lah. Tapi alim ulama membahaskannya dalam konteks dia bukan usul akidah, dia lebih kepada usul cabang, furu' saja, amalan, istighasah ni, tawassul ni. Jadi dia masalah khilaf di antara ulama, maka natijahnya sama ada pandangan tadi itu betul atau salah, tepat atau tidak, kuat atau lemah. Dia tidak melibatkan iman atau kufur. Jadi dia tidak melibatkan iman atau kufur. Kerana atas dasar dia, kerana dia masalah khilaf, dan khilafnya itu, dan persoalannya itu adalah persoalan yang dilihat sebagai furuk, cabang, praktis, amalan. Baik. Maka saya nak beritahu pandangan hak yang kata tak boleh lah. Cuma saya nak beritahu atas pandangan hak kata boleh. Baik, apa yang perlu? Pertama sekali, bagi yang kata boleh ni, dia kena ada kefahaman dan keyakinan yang betul dulu. Pertama sekali, dia kena faham perkara ni dan dia ada keyakinan yang betul. Apa benda kefahaman dan keyakinan tu? Pertama sekali, dia kena ada kefahaman dan keyakinan bahawa tak akan berlaku satu perkara itu melainkan dengan izin Allah, dengan kudrat dan iradat Allah. Bahawa tidak ada penolong secara hakikinya melainkan Allah. Tak akan berlaku satu perkara kecuali dengan kudrat dan iradatnya. Dia ada keyakinan, kefahaman. Kemudian dia faham dan yakin bahawa makhluk ini adalah wasilah. Wasilah. Jadi wasilah ni perantara. Ada perantara yang dibenarkan, ada wasilah perantara yang dilarang. Baik, contohnya kita nak cari rezeki. Wasilahnya kena pergi kerja lah, atau cucuk tanang lah, dapatlah hasil, bolehlah makan, wasilahnya. Ataupun pergi minta dengan orang lah, minta tolong dengan orang beri rezeki, bolehlah, itu wasilah orang. Kita pergi minta dengan dia, kita pergi kerja dengan dia, ataupun kita pergi tanam pokok, itu wasilah yang diharuskan. Hak tidak diharuskan macam mana? Dia pergi ropok barang orang, pergi curi barang orang, itu wasilah yang dilarang. Pergi paksa orang, wasilah yang dilarang. Jadi wasilah ni ada yang diharuskan dan ada yang dilarang. Jadi berkait dalam perkara ni atas keyakinan tauhid tadi tu, bahawa tidak akan berlaku satu kejadian kecuali dengan kekuasaan dan kehendak Allah, dan tidak ada yang maha menolong, yang maha kuasa, tidak ada penolong pada hakikatnya melainkan Allah. Dia ada keyakinan tauhid tu, dan masa yang sama dia tahu bahawa wasilah ni, makhluk ni hanyalah sebagai wasilah, dan wasilah tu ada yang diharuskan dan diharamkan. Maka dalam perkara ni termasuk wasilah yang diharuskan menurut mereka tu. Baik, bagaimana? Kalau dia ada keyakinan ni, dia faham macam mana? Dia faham bahawa mengambil wasilah dengan manusia ni, sama ada di masa hidup atau sudah mati, benda yang diharuskan. Baik, contohnya macam mana? Dia masih hidup, kita pergi jumpa dia, kita minta tolonglah, tolong semayang ajak kau, tolong doa lah, ataupun tolonglah, ataupun kita tengah sakit nak ubah ni, tolong. Kita fahamlah, kita minta tolong tu keyakinan kita apa? Bahawa hakikat sebenarnya tidak ada penolong melainkan Allah. Tapi itu wasilah yang diharuskan dibenarkan. Dia ada kefahaman tu. Dia faham gitu, dia yakin gitu tu. Tapi kalau dia tak ada kefahaman dia tu, dia tak ada keyakinan tu, dia minta tolong orang pun syirik. Kalau dia tak faham, kalau dia salah faham tu. Ada orang nak rapah duit dia, tolong. Kalau dia tak ada kefahaman dia, itu pun syirik. Jadi tengok sejauh mana dia faham, sejauh mana keyakinan dia dan kefahaman dia tu.
Situ dulu kurang dia. Baru kita boleh tengok atas perbuatan dia. Boleh ke tak? Jadi kelompok yang mengatakan harus tu kan dia banyak dalil lah. Baik, kalau saya nak beritahu kita kait dengan Nabi lah dulu. Ambil satu dalil yang terang, jelas dengan Nabi. Tapi dari situlah ulama menkiaskan bahawa boleh juga berlaku kepada yang lain daripada Nabi. Baik, kalau Nabi minta tolong dengan Nabi masa hidup, tidak timbul masalah lah. Pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah tolong doakan. Dengan berkat, itu masa hidup. Baik, Nabi sudah wafat, macam mana? Nabi sudah meninggal dunia? Berlaku. Dan saya sudah menjelaskan ini dalam beberapa kuliah. Tapi saya nak terangkan sini sebab ditanya. Tak apalah. Baik, saya nak beritahu bahawa Nabi sendiri semasa hidupnya ajar kepada sahabatnya perkara ni, ajar. Bila ada seorang buta datang jumpa Nabi, mengadu hal dia, susah kerana buta ni, payah nak waktu nak buat ni, minta Nabi tolong doakan, Nabi mustajab, mudah-mudahan penglihatan dia boleh balik pulih semula. Senanglah dia nak berusang tu ni. Apa yang Nabi buat? Nabi suruh dia bersabar lah. Tapi dia kata dia susah kerana nak buat ni. Akhir sekali Nabi ajar dia satu amalan. Ajar kan? Nabi suruh dia ambil wuduk dan menyempurnakan wuduk tu. Maksud ambil wuduk dengan sempurna. Wajib rukun dan sunat dia tu, yang wajib yang sunat ambil secara sempurna. Berwuduk dan menyempurnakan. Lalu bersolat hajat. Lalu Nabi ajar kalimat-kalimat untuk berdoa. Baik, apa kalimat doa tu? Pertama sekali Nabi ajar dia supaya sebut Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar ke dia tu, suruh dia sebut, dia amal. Maksudnya apa benda? Ya Tuhanku, aku minta denganmu dan aku menghadapkan diriku kepadamu ini dengan kemuliaan Nabi Muhammad ni, dengan bertawassulkan Nabi Muhammad ni. Nabi kabu ajar dia baca benda ni dengan kemuliaan Nabi Muhammad ni. Baik, sebab tu apa lagi Nabi beritahu? Ya Muhammad. Nabi suruh dia nama tu, ya Muhammad, inni atawassalu wa atawajjahu bika ila rabbi lituqda hajati au kama qal. Wahai Muhammad, aku ni bertawassul denganmu. Seolahnya minta, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku berwasilah denganmu. Aku menghadapkan hatiku kepada Allah Ta'ala denganmu ni. Yang ni tolonglah aku. Tolong mintalah dengan Allah Ta'ala tu, supaya ditunaikan hajat aku. Jadi Nabi sendiri ajar benda ni. Nak kabarnya benda tu boleh dia buat. Itu diguna pakai oleh orang yang mengatakan harus. Tapi dengan syarat tadi lah, dia faham betul benda ni. Dia tahu kedudukannya. Kalau dia mempertuhankan manusia, hidup ke mati ke, tu tetap syirik. Jadi sesuatu benda tu yang harus dibuat ni, kita kena tengok apa kefahaman dia. Sama juga macam kita tengok orang semayang depan Kaabah kok. Kita tengok memang dia duduk sujud ke rokok ke batu tu lah tu, batu Kaabah tu. Kalau kita tengok secara zahir ni, dia rokok, dia sujud. Berebu pula tu, nak pergi pegang, nak pergi cium lagi tu. Kita nak kata mana waktu tu? Kena tanya dia. Mau buat gini ni sebab apa? Apakah engkau ni menyembah rokok kepada Kaabah ni, sujud kepada Kaabah ni kerana mempertuhankan dia? Kalau dia itulah yang dia faham, memang syirik sekalipun Kaabah. Tapi kalau dia kata kerana aku rokok, aku semayang ni, aku hadapkan kepada Allah dengan menghadap kepada kiblat yang diperintah secara syariah, maka betul. Buatannya sama je, tengok kefahamannya apa. Aku bersemayang memang tuju kepada Allah, tapi menghadap kepada kiblat kena syarat suruh gitu. Kau faham gitu? Tapi kalau orang sembah Kaabah pun boleh gitu juga orang buat. Jadi kena tanya dia faham ke mana. Etikad dia apa? Sama juga masalah tawassul. Baik. Kemudian apa lagi yang berlaku lepas daripada tu? Itu zaman Nabi. Berlaku pula selepas zaman Nabi, iaitu zaman Khalifah Sayyidina Uthman. Bila ada seseorang nak mari jumpa Sayyidina Uthman, masa tu dia khalifah, tapi tak dapat jumpa. Sebab apa? Sibuk. Khalifah ni sibuk. Ada hasrat nak beritahu, ada hajat nak kabur, tapi tak boleh nak kabur.
Sibuk doa lalu. Akhirnya baliklah dengan kecewa. Tengah jalan dia jumpa dengan seseorang yang namanya Uthman bin Maz'un. Nama Uthman juga. Tapi Uthman lain. Uthman bin Maz'un. Tadi Uthman bin Affan. Uthman bin Maz'un ni tanya dia, apa cerita? Dia kata, dia beritahulah dia nak pergi jumpa Sayyidina Umar, tapi tak ada orang, tak boleh nak pergi jumpa. Sedih, tak dapat nak sampaikan hajat. Dia kata gini, mari aku ajar kamu satu. Dia ajar apa yang Nabi pernah ajar sebelum tu. Mengambil semayang, sempurnakan wudukmu, kemudian semayang 2 rakaat, yang semayang hajat lah. Bacalah doa tu, doa yang sama. Dan dibuat. Bila dia buat, dia pergi jumpa semula Sayyidina Uthman, dia dapat peluang dan dilayang dengan baik. Mustajab. Dia dilayang dengan baik. Itu berlaku baik. Kemudian berlaku juga di zaman Sayyidina Umar. Kemarau panjang. Lalu ada seorang lelaki datang ke kubur Nabi. Nabi wafat dah ni. Lalu dia mengasuh, ya Rasulullah, ya Muhammad, istasqi liqaumik innahum qad halaku. Tolong minta ujang dengan Allah Ta'ala. Tolong minta tetap kepada Allah. Tetap tu kena tauhid, kena betul tu. Minta dengan Allah Ta'ala. Tolong minta ujang. Sebab apa? Ni umatmu ni musnah dah. Kerana kemarau panjang dah lalu. Dia pergi kubur Nabi. Sebab kita pun tahu, kita jangan anggap orang mati ni dia macam daging beku. Jangan anggap orang mati ni macam ikan duduk dalam freezer tu, kerah kejung tu. Tunggu nak masuk kuali lagi. Jangan anggap gitu. Mati ni perpindahan je. Pindah daripada alam syahadah, alam dunia ni kepada alam barzakh. Badan dia hancurlah, tapi ruh dia tu kekal. Itu mati. Jadi kita jangan anggap senyap kerah kejung. Bukan macam tu. Kita sendiri dengar riwayat orang yang mati tu, kita pergi tanam kubur dia kan, kita pergi tanam. Bila tanam semua-semua tu balik, kan si mayat tu dengar kaki orang jalan tu, dengar tu. Tu dah hadis Nabi yang beritahu. Dia dengar lagi topok kaki orang lagi ni, balik ni. Dengar dia. Berarti ada kehidupan. Kalau kita faham benda ni, tahu benda ni, tak apalah. Masalah orang tak tahu. Tu penyakit lain lah. Dia tahu. Jadi kita pun tahu, setiap kali kita semayang, tidakkah kita beri salam kepada Nabi? Assalamualaikum ayuhan Nabi. Dah salam kita tu siapa ke tak? Siapa ke tak ke Nabi? Siapa? Dan Nabi jawab dengan nas hadis Nabi. Bahawa salam kita sampai disampaikan dan Nabi dikembalikan ruhnya dan menjawab salam. Menjawab salam. Jadi sama kong, kita faham. Jadi orang-orang yang mengamalkan ni, dia faham kedudukan tu. Jadi sahabat tu pergi ke kubur Nabi, minta, ya Muhammad istasqi liqaum, tolong minta ujang. Umat mu nak rosak dah ni, musnah dah ni. Lepas tu dalam mimpi, dia balik rumah, dia mimpi jumpa Nabi. Kemudian Nabi suruh dia pergi jumpa Sayyidina Umar balik. Beritahu dia pesan-pesan gini-gini. Dia pun pergi jumpa Sayyidina Umar dan beritahu pesan Nabi. Sayyidina Umar dengan jerit dia. Sebab Nabi pesan, ada pesan-pesan yang berkait dengan dia lah. Sedih dia. Dia sedih. Lalu apa yang berlaku? Sayyidina Umar ni kita tahulah. Kalau kawan ni buat kerja salah ni, lama dah kena hukum ke dia. Sebab Sayyidina Umar ni bukan boleh tolak ansur dia ni. Al-Faruq, ni pemisah terhak dan batin, tegas. Jadi apa yang dibuat oleh orang ini tidak dibantah oleh Sayyidina Umar. Berarti Sayyidina Umar melihat perbuatan orang tadi tu, yang datang jumpa dia cerita keadaan ini, bahawa tak salah perbuatan tu. Itu ulama memahami seperti itu. Kalau salah, Sayyidina Umar marah dah ke dia. Apa buat gini ni? Syirik ni. Jadi tidak dilihat seperti itu. Itu satu. Orang lelaki yang datang tu namanya Uthman bin Bilal bin Haris Al-Muzanni. Orang lelaki itu tu. Baik, kemudian berlaku juga selepas zaman Nabi ketika Nabi telah wafat. Ada seorang Arab Arabi ni, orang Arab Badui, orang darat, orang kampung tu, mari nak jumpa Nabi.
Sebab apa? Kerana ada ayat Al-Quran. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul wajadullah tawwabar rahimah. Mereka ni ketika mereka menzalimi diri mereka ni kerana buat salah, buat dosa, buat silap, mereka akan datang jumpa wahai Muhammad. Mereka minta istighfar dengan Allah dan Nabi pun tolong minta istighfar. Jadi Nabi tolong minta istighfar, itulah tawassulnya. Dan sahabat lakukan ini. Mereka direct, padahal syarat taubat tak perlu pergi jumpa orang pun, tapi mereka buat kerana dalam bentuk wasilah tadi tu, dengan harap berkat Nabi tadi tu. Boleh. Tapi kena fahamlah, kena ada i'tiqad yang betul, kefahaman yang betul. Jelas? Baik. Kemudian apa yang buat? Nabi dah wafat. Nabi dah wafat, sudah 3 hari Nabi itu ditanam, dikuburkan. Dia pergi kubur Nabi tu. Dia pergi kubur Nabi. Dia berbicara dengan Nabi. Seolah Nabi masih hidup berbicara. Kerana dia faham, dia tahu kedudukan. Dia berbicara dengan Nabi. Lalu dia baca ayat tadi tu, yang saya baca tadi tu. Sebab apa dia datang? Kerana dia baca ayat ni. Kerana aku nak minta keampunan, aku mari jumpa mu ya Rasulullah, kerana aku buat jahat, aku buat salah. Aku nak minta ampun dengan Allah, minta engkau tolong, minta doa aku juga. Dan Al-Imam Al-Qurtubi, kalau tak salah saya, dalam tafsir dia tu menyebut kisah ni dan menyebut bahawa ada kejadian-kejadian berlaku. Kalau tak silap dengar suara dari kubur. Wallahu alam. Dah banyak. Jadi nak kabarnya minta tolong tadi tu dengan orang yang telah mati atas dasar tawassul, istighasah, itu khilaf di antara ulama. Maka orang-orang yang menerima perkara ni, mereka ada dalil dia lah. Mereka ada dalil. Orang tak mau terima, kau ada dia, jangan buatlah. Kemudian masalah bukan masalah usul, masalah furu'. Dia melibatkan betul salah je, kuat lemah gitu je. Dia bukan melibatkan iman dan kufur. Itu kena tahu. Nak tok baku mana ni? Baku. Kadang kita ni salah tok baku, jadi benda lain lah. Bahawa orang petang tak baku durian, memanglah. Kena tok baku tu betul. Masalah ni masalah melibatkan apa? Jadi bagi yang kata boleh, tapi kena ada kefahaman dan keyakinan yang betul.